Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada petang ini dalam pertemuan pembacaan hadis daripada kitab Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Moga-moga dengan hadis yang kita baca ada kebaikan dan manfaat yang kita perolehi, ada ibrah dan pengajaran yang kita dapati. Mudah-mudahan insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen Facebook dan juga TikTok. Ahlan-ahlan Fatimah Samsuddin, Adlin Maira, Ayu Hafiz, Nur Azura. Kemudian di ruangan TikTok Haifa dan juga Fatimah Az-Zahra, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Kita dah tiba pada riwayat yang ke-786, yang mana pada riwayat 786 sebenarnya kita berada pada pertengahan tajuk. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala membawakan begitu banyak hadis berkenaan tentang bahawa di awal Islam apabila berlakunya jima' persetubuhan di antara suami isteri, di antara pasangan, maka tidak membatalkan wuduk, sehinggalah hukum tersebut dibatalkan, yang mana apabila berlakunya persetubuhan walaupun tidak mengeluarkan air mani maka membatalkan wuduk. Maka di awal Islam, innamal ma'u minal ma', hanya apabila keluarnya air mani maka pada waktu itu mewajibkan mandi. Namun hukum tersebut telah terbatal mansuh, yang mana apabila bertemu sahaja kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan, maka pada waktu itu batal, maka wajiblah untuk mandi. Maka untuk itu Imam Muslim membawakan riwayat 786. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala hadatsana Hisham bin Hassan qala hadatsana Humayd bin Hilal an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu tahwil. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdul A'la wa hadha hadithu قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال. Daripada Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, beliau berkata, ikhtalafa fi dhalik, telah berselisih pendapat berkenaan tentang perkara tersebut, iaitu apakah yang mewajibkan mandi, adakah sekadar masuknya kemaluan lelaki dan perempuan maka wajib mandi, ataupun pada waktu itu hanya mewajibkan mandi apabila telah keluarnya air mani. Maka Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, ikhtalafa fi dhalik, telah berselisih berkenaan perkara tersebut rahtum minal muhajirin, sekelompok daripada golongan muhajirin, wal ansar, dan juga golongan ansar. Faqala al-ansariyun, maka sekelompok daripada golongan ansar berkata, la yajibul ghuslu, tidaklah wajib mandi, illa minad dafaq, kecuali daripada terpancupnya air mani, au minal ma', ataupun daripada keluarnya air mani. Maka sebahagian golongan ansar berkata, apabila keluarnya air mani maka pada waktu itu wajiblah mandi. Selagi mana tak keluar air mani walaupun bersetubuh maka tidak wajib mandi. Dan ini adalah pendapat di awal Islam, seperti hadis yang banyak kita baca sebelum daripada asar tadi. Wa qala al-muhajirun, sekelompok daripada golongan muhajirun, kata Abu Musa berkata, bal idza khalata, bahkan apabila menggauli, apabila pada waktu itu bertemu kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan, faqad wajabal ghusl, maka wajiblah mandi, dan tidak diletakkan syarat mesti keluar air mani.
Dan inilah yang mana telah disepakati oleh para ulama pada zaman kita, bahkan ijma' pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Maka berkata Abu Musa, fa ana ushfikum min zalik, maka aku akan mengubati kalian berkenaan tentang kemusykilan yang kamu ada. Fakumtu, maka aku pun bangun. Fasta'zantu, maka aku telah meminta izin untuk bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah. Fa'udhinali, maka telah diizinkan kepadaku. Maka aku berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya ummah, wahai ibu, ataupun ya Ummul Mukminin, ataupun wahai ibu orang beriman, inni uridu an as'alaka an syai'in, sesungguhnya aku ingin bertanya kepada kamu tentang sesuatu. Wa inni astahyika, namun sebenarnya aku malu untuk bertanya kepada kamu. Faqalat, maka berkatalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, la tastahi, janganlah kamu malu bertanya kepadaku, amma kunta sa'ila, apapun yang kamu ingin untuk tanya berkenaannya, ummaka, seperti mana kamu tidak malu untuk bertanya kepada ibumu, allati waladatka, yang telah melahirkan kamu. Maka yang Ummul Mukminin kata, jangan malu kerana aku adalah ibu kepada orang beriman. Maka janganlah kamu merasa malu seperti mana kamu tidak malu nak bertanya sesuatu daripada ibu yang telah melahirkan kamu. Fa innama ana ummuk, maka sesungguhnya aku adalah ibu kamu. Qultu, maka berkata Abu Musa, fama yujibul ghusl, apakah yang menjadikan wajibnya mandi? Apakah perkara yang mewajibkan mandi? Sebab sebahagian orang Ansar berkata yang tidak wajib mandi bersetubuh kecuali bila keluarnya air mani. Sebahagian golongan Muhajirin pula berkata wajib mandi apabila bertemu sahaja kemaluan lelaki dan perempuan. Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, alal khabiri saqatta, kepada yang arif kamu telah bertanya. Qala Rasulullah, sabda Nabi SAW, kata Ummul Mukminin Aisyah, iza jalasa, apabila telah duduk seorang lelaki baina syu'abihal arba', di antara 4 bahagian wanita, yang mana kita dah sebut apakah maksud syu'abihal arba'. Ada yang mengatakan kaki dan paha, ada yang mengatakan pada waktu itu kemaluan wanita, dan ada juga pada waktu itu penjelasan yang Imam Nawawi telah berikan. Maka sabda Nabi SAW, apabila seorang lelaki duduk di antara 4 bahagian wanita, wa massal khitan, dan bertemunya kemaluan lelaki, al-khitanah, dengan kemaluan perempuan, faqad wajabal ghusl, maka pada waktu itu wajiblah mandi. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, yang Imam Muslim bawakan di hujung ini, menjadi sebagai dalil, menjadi kepada kita sebagai pelengkap bahawa hukum innamal ma'u minal ma', pada waktu itu ianya adalah terbatal, mansuh. Dan sebahagian para ulama menyebut ianya berkisar berkenaan tentang seorang yang melihat sesuatu dalam mimpi, selagi mana tak keluar air mani, maka tidaklah wajib mandi. Namun dalam persetubuhan, wa massal khitanul khitan, apabila bersentuh sahaja kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan, kata Ummul Mukminin Aisyah, Nabi bersabda, faqad wajabal ghusl, maka pada waktu itu telah wajiblah mandi. 787. وبه إليه قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياد بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة, daripada Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi SAW, beliau berkata, inna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW anir rajul, berkenaan tentang seorang lelaki, yujami'u ahlah, yang telah menyetubuhi, menggauli, berjima' dengan isterinya, summa yuksil, kemudian menjadi lemah dengan keluarnya air mani, hal alaihim al-ghusl, maka adakah pada waktu itu wajib mandi kalaulah dah keluar air mani? Maka Ummul Mukminin Aisyah, wa Aisyah jalisah, dan pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha duduk di situ. Maka Nabi SAW bersabda, inni la af'alu dhalika ana wa hadhi, sesungguhnya aku melakukan perkara itu, aku dengan wanita ini, iaitu Ummul Mukminin Aisyah. Summa naghtasil, maka kami mandi.
Maka daripada sini kata para ulama rahimahullah ta'ala, bahawa harus dalam pada menerangkan hukum, maka tidak boleh pada waktu itu merasa malu apabila adanya keperluan dalam untuk menerangkan hukum. Bab yang ke-22 berkenaan tentang tajuk yang kita biasa dengar, iaitu berwuduk daripada makanan yang telah dimasak oleh api. Dan ini pun adalah satu perkara yang sampai sekarang ada sebahagian orang salah faham dalam memahami hadis-hadis seperti ini. Ada sebahagian orang hanya melihat daripada satu konteks hadis, tidak melihat daripada seluruh konteks seperti mana Imam Muslim susun. Macam kita nampak, Imam Muslim buka satu tajuk berkenaan tentang bahawa di awal Islam hukumnya adalah begini dan kemudian ianya telah dimansuhkan. Maka kita nampak mula-mula Imam Muslim bawakan riwayat yang mengatakan, contoh pada bab sebelum ini, bahawa tidak wajib mandi apabila bersetubuh selagi mana tak keluar air mani, tak wajib mandi, innamal ma'u minal ma'. Maka itu di awal. Kemudian di hujung Imam Muslim rahimahullah membawakan dalil yang telah memansuhkan, yang telah menasahkan akan hukum tersebut, bahawa sebenarnya di hujung Islam, dan maka inilah hukum dia, seperti mana yang Imam Muslim bawakan tadi. Maka samalah juga berkenaan tentang batalnya wuduk dengan sesuatu yang dimasak oleh api. Maka walaupun hati macam boleh masuk. Kenapa? Sekejap je jom sini. Bagi salam. Assalamualaikum semua. Allah. Okey, dah cukup Tak boleh ambil dari kelas. Tutup pintu rapat-rapat. Yang tu letak dekat tempat lain. Okey. Maka kadang-kala ada sebahagian orang salah faham, bahkan sampai ke saat ini, sampai ke zaman kita, diambil satu hadis. Contohnya, saya pernah bertemu dengan orang mengambil satu hadis daripada Sahih Muslim, tajuk yang sama, bahawa apabila makan sesuatu yang dimasak oleh api, maka pada waktu itu wajib mengambil wuduk. Apabila nanti kita akan belajar juga, apabila makan unta, maka pada waktu itu wajib mengambil wuduk. Padahal hadis yang telah disusun dalam keseluruhan tajuk pada waktu itu sangat jelas. Imam Muslim membawakan hukum yang lama, dan kemudian di hujung Imam Muslim akan membawakan hadis menerangkan bahawa sebenarnya hukum tersebut telah terbatal, ataupun apakah maksud wuduk yang dimaksudkan di dalam bab ini. Maka sebab itu mengajar kepada kita tidak patut melihat satu hadis tanpa melihat kepada tajuk keseluruhan ataupun cara para ulama hadis mereka susun hadis tersebut, maka boleh menjadi kekeliruan kadang-kala. Maka sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang ketiga, pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, zakara Muslim rahimahullah fi hadzal babi al ahadith al waridah bil wudu' mimma massatin nar. Maka Imam Muslim mulakan tajuk ini dengan membawa hadis-hadis yang sahih berkenaan tentang perlunya berwuduk daripada makanan yang telah dimasak oleh api. Summa aqabaha, kemudian Imam Muslim membawakan hadis-hadis yang sahih bahawa tidak perlu berwuduk apabila memakan sesuatu yang dimasak oleh api. Faka'annahu yushiru, seolah-olah Imam Muslim memberi isyarat kepada kita ila annal wudu'a, bahawa hadis-hadis yang menyebut perlunya wuduk mansuhun, adalah tidak lagi diguna pakai, walaupun hadis itu sahih. Dan kita dah belajar pada riwayat yang ke-778, riwayat daripada Abul Ala ibnu Syekhir, bahawa perkara biasa sebahagian hadis menasahkan, membatalkan amalan sebahagian hadis yang lain. Sebahagian Al-Quran menasahkan pada waktu itu sebahagian ayat Al-Quran yang lain. Maka walaupun hadis itu sahih, maka menunjukkan kepada kita bukan semua hadis sahih pada waktu itu kita boleh terus ambil tanpa melihat kepada keseluruhan konteks untuk kita mengeluarkan sesuatu hukum.
Maka kata Imam Nawawi, maka bila Imam Muslim susun macam tu, mula-mula dibawakan hadis-hadis yang perlunya berwuduk apabila makan sesuatu yang disentuh, yang dimasak oleh api. Kemudian bila bawakan hadis bahawa tak perlu berwuduk daripada makanan yang dimasakkan oleh api. Kata Imam Nawawi, seolah-olah Imam Muslim mengisyaratkan bahawa hadis-hadis yang menerangkan perlunya berwuduk daripada sesuatu yang dimasak oleh api mansuhun, maka ianya adalah mansuh. Wa hadhihi 'adatu Muslim, dan ini adalah cara Imam Muslim rahimahullah menyusun hadis di dalam kitabnya. Wa ghairihi min a'immatil hadis, dan beginilah cara para ulama hadis yang lain. Yadhkuruna al-ahadits allati yarawnaha mansuha, mereka akan menyebutkan terlebih dahulu hadis-hadis yang mereka beranggapan bahawa hadis tersebut mansuh, tidak lagi diguna pakai. Thumma yu'aqibunaha, kemudian mereka membawakan hadis-hadis yang datang sebagai nasih, sebagai pada waktu itu yang membatalkan peramalan ataupun kegunaan hadis-hadis yang sebelumnya. Maka apakah pandangan mazhab Syafi'i berkenaan tentang berwuduk daripada sesuatu yang telah disentuh oleh api? Maka fadhahaba jamaahirul ulama, majoriti para ulama minas salafi wal khalaf, daripada ulama yang terdahulu dan kemudian, kata Imam Nawawi, mereka berpegang ila annahu la yantaqidul wudu, tidaklah membatalkan wudu biakli, dengan memakan ma massathu nar, sesuatu yang disentuh ataupun dimasak oleh api. Dan inilah pandangan mimman zahaba ilaih, inilah pandangan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Samurah, Zaid bin Thabit, Abu Musa, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'b, Abu Talha, Amir bin Rabi'ah, dan sebenarnya banyak lagi, termasuklah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey, maka apakah jawapan pada para ulama berkenaan tentang hadis-hadis yang menyebut perlu berwuduk apabila sesuatu makanan itu disentuh ataupun dimasak oleh api? Maka kata Imam Nawawi, al-jawabu an hadithil wudu' mimma massatin naru, wa ajabu an hadith bijawabain, dengan dua jawapan. Maka apakah maksud hadis tersebut sahih? Imam Muslim bawakan bahawa perlu berwuduk dengan sesuatu yang dimasak oleh api. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jawapan yang pertama, annahu mansuh bi hadis Jabir, bahawa ianya adalah mansuh dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kana akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu' mimma massatin nar, perkara yang terakhir daripada kehidupan Nabi, Nabi tidak berwuduk apabila memakan sesuatu yang dimasak oleh api. Maka ianya adalah mansuh. Kemudian yang kedua, annal murada bil wudu', kalaulah kita nak anggap bahawa hadis tersebut tidak mansuh, maka sebenarnya hadis-hadis yang menyebut tentang wudu' daripada sesuatu yang dimasak oleh api, ia bukanlah bermaksud wudu' istilahi, kena basuh muka, tangan, sapu air pada kepala, basuh kaki. Ini bukanlah bermaksud wuduk istilahi. Sebaliknya, ianya bermaksud adalah al-wuduk al-lughawi, ghaslul fam wal kaffain, membasuh mulut dan membasuh kedua tangan. Riwayat yang ke-788 mengikut cetakan saya, sebab setiap orang pada waktu itu kalaulah menggunakan cetakan lain, maka sedikit sebanyak ada beza. Namun tajuknya adalah hadis-hadis berkenaan tentang berwuduk dengan sesuatu yang disentuh oleh api. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdul Malik bin Shu'aib bin Lais qala hadatsani abi an jaddi qala hadatsana Waqail bin Khalid qala ibn Shihab qala akhbarani Abdul Malik bin Abi Bakr bin Abdul Rahman bin al-Harith bin Hisham anna Kharijah bin Zaid al-Ansari akhbara anna abahu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu'u, disyariatkan berwuduk
mimma daripada memakan sesuatu yang massatin nar disentuh oleh api, dimasak oleh api. Riwayat 789. Qala Ibn Shihab qala akhbarani Umar bin Abdul Aziz anna Abdullah bin Ibrahim bin Qaris akhbarahu annahu wajada Abu Hurairah. Sesungguhnya Ibrahim bin Qaris telah mengkhabarkan kepadanya bahawa beliau telah mendapati Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatawadda, berwuduk alal masjid, di dalam masjid ataupun di sisi masjid. Maka daripada perbuatan Abu Hurairah berwuduk di dalam masjid ataupun di sisi masjid, maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi pada baris yang ke-6, dalilun ala jawazil wudu'i fil masjid, bahawa ini menjadi dalil bahawa harus untuk berwuduk di dalam masjid selagi mana pada waktu itu tidak mengotorkan masjid. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, innama atawaddau, hanya senya aku berwuduk, min athwari aqitin, daripada potongan keju akal tuha yang aku telah makan. Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, kata Abu Hurairah, tawaddau, berwuduklah kamu, mimma, daripada makanan yang massatin nar, telah disentuh api, telah dimasak oleh api. 790. Riwayat yang lebih kurang sama. Qala Ibn Shihab qala akhbarani Sa'id bin Khalid bin Amr bin Uthman wa ana uhaddithu hadzal hadith annahu sa'ala Urwah bin Zubair 'anil wudu' mimma massatin nar. Faqala Urwah, berkata Urwah, aku telah mendengar Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau, berwuduklah kamu, mimma, daripada makanan yang massatin nar, telah disentuh api, telah dimasak oleh api. 791. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab qala hadatsana Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibn Abbas, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akala katifashatin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memakan bahagian bahu daripada kambing. Thumma shalla, kemudian baginda solat, walam yatawadda, dan baginda tidak berwuduk. Maka bermula daripada riwayat 790 cetakan saya, Imam Muslim membawakan hadis bahawa tidak perlu berwuduk apabila memakan sesuatu yang dimasak oleh api, kerana Nabi makan bahu kambing dan yang dimasak, dan Nabi SAW tidak berwuduk. Begitu juga hadis-hadis yang tidak berwuduk walaupun Nabi dah makan sesuatu yang dimasak, bermula daripada riwayat ini. 792. Wa bi ilayhi qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Urwah qala akhbarani Wahb bin Kaisan an Muhammad bin Amr bin Atha an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma tahwil. Wa bi ilayhi qala hadatsani Zuhri an Ali bin Abdullah bin Abbas an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma tahwil. Wa bi ilayhi qala hadatsani Muhammad bin Ali an Abi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqala arkan, telah memakan bahagian tulang yang terdapat sedikit daging. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang ke 246, apakah itu arkan? Ianya adalah al-azmu wa huwa al-azam alaihi qalilun min al-laham, bahagian tulang kambing yang pada waktu itu mempunyai sedikit daging. Maka Nabi SAW telah memakan tulang yang terdapat padanya daging yang sedikit, aulahman, ataupun baginda telah memakan daging, kemudian baginda salat walam yatawadda, dan tidak berwuduk, aulam yamas samaa, ataupun perawi ragu yang mana beliau menyebut lam yamas samaa, baginda langsung tidak menyentuh air, iaitu baginda tidak berwuduk. 793. Riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Sabbah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'd qala hadatsana Zuhri an Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri an abihi radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah, sesungguhnya beliau telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu, memotong dengan pisau. Ihtazza, memotong dengan pisau. Maka daripada sini fiqhul hadis, kata Imam Nawawi, daripada bawah baris yang kelima syarah Nawawi, kata Imam Nawawi, fihi jawazu qat'il laham bisikin, maka daripada sini menjadi dalil boleh untuk seseorang itu makan, memotong daging menggunakan pisau, sebab Nabi SAW pernah melakukannya. Maka baginda telah memotong daging menggunakan pisau, min katifin,
daripada bahagian bahu kambing, ya'kulu minha, baginda makan daripadanya. Thumma shalla, kemudian baginda solat, walam yatawadda, dan baginda tidak berwuduk. 794. Wa bi ilai qala hadatsani Ahmad bin Isa qala hadatsani Ibnu Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith an Ibn Shihab an Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri an abihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah, berkata Amr bin Umayyah ad-Damri, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu, memotong daging daripada bahu kambing dengan pisau, fa akala minha, lalu makan daripadanya, fa du'iya ila salah, maka Nabi dipanggil untuk solat. Bilal radhiyallahu anhu panggil. Maka daripada sini juga kita belajar sunnah untuk seseorang yang bertanggungjawab untuk memanggil imam, untuk memanggil orang yang pada waktu itu berkaitan dengan mengimamkan solat, bahawa azan ataupun iqamah telah akan dilaungkan. Faqama, maka baginda terus bangun, wa taraha sikin, meletakkan pisau, wa shalla, baginda solat, walam yatawadda, dan tidak berwuduk. Riwayat yang lebih kurang sama. 795. Qala Ibn Shihab wa hadatsani Ali bin Abdullah bin Abbas an Nabi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 796. Qala Amr bin Abi ilay qala sini Bukair bin al-Ashad an Qurayb bin Maula bin Abbas an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Maimunah ummul mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memakan bahagian bahu kambing, maksudnya telah dimasak. Summa shalla, kemudian baginda solat, walam yatawadda, dan baginda tidak berwuduk. 797. Riwayat yang lebih kurang sama. Qala Amr bin Abi ilay qala hadatsani Ja'far bin Rabi'ah an Ya'qub bin al-Ashaj an Qurayb an Maimunah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 798. Qala Amr wa bi ilay qala hadatsani Sa'id qala Amr wa hadatsani Sa'id bin Abi Hilal an Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Rafi an Abi Ghadfan an Abi Rafi radhiyallahu anhu qala ashhadu, aku bersaksi, lakuntu ashwi, demi sesungguhnya aku telah memanggang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam batna syah, bahagian perut kambing, beliau panggang dengan api. Maka Nabi SAW makan, summa shalla, kemudian baginda solat, walam yatawadda, dan baginda SAW tidak berwuduk. 799. Riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Layth an Uqayl an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba labana, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminum susu. Summa da'a bima'in, kemudian baginda meminta air. Fatamatmada, lalu baginda berkumur. Wa qala, lalu bersabda, inna lahu dasama, kenapa baginda berkumur? Sebab pada susu itu terdapat lemak. Maka Imam Muslim, kata para ulama, bawakan riwayat 799. Padahal ini tak ada kaitan pun dengan berwuduk ataupun tidak, dengan sesuatu yang dimasak oleh api. Tetapi dibawakan riwayat 799 yang mana Nabi minta air untuk berkumur setelah minum susu, nak menerangkan bahawa boleh kalaulah nak diambil maksud wuduk. Pada riwayat yang mengatakan Nabi berwuduk setelah makan sesuatu yang dimasak oleh api dan sebagainya, maksudnya adalah wuduk al-lughawi, membasuh mulut dan tangan, bukanlah wuduk istilahi, basuh muka, tangan, sapu air pada kepala, kaki dan sebagainya. Sebab itu dibawakan riwayat 799, kalaulah nak ambil maksud hadis tersebut wuduk al-lughawi, maka itu pun boleh. So Nabi SAW menerangkan kenapa baginda membasuh mulut, kerana adanya lemak pada susu dan lain-lain. Riwayat yang ke-800, riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsani Ahmad bin Isa qala hadatsana Ibnu Wahb qala wa akhbarani Amr tawil wa bi ilai qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Yahya bin Sa'id an al-Auza'i tawil wa bi ilai qala hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Wahb qala hadatsani Yunus kulluhum an Ibn Shihab bi isnadi Uqayl an Az-Zuhri mislah. Riwayat yang lebih kurang sama. 801. Wa bi ilai qala hadatsani Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala hadatsana Muhammad bin Amr bin Halhalah an Muhammad bin Amr bin Atta an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a alaihi thiyabah, pada waktu itu telah mengumpulkan pakaian baginda. Maksudnya Nabi telah pakai pakaian baginda. Thumma kharaja ila salah, baginda keluar untuk menunaikan salat. Fa utiya bi hadiyah, maka dibawakan kepada Nabi hadiah, pemberian. Apakah hadiah tersebut? Khubzin wa lahmin, roti dan juga daging.
Fa'akala thalatha luqam, maka baginda telah makan 3 suapan. Summa shalla bin nas, kemudian baginda terus solat mengimamkan manusia. Wa ma massama, dan baginda tidak mengambil wuduk. Maka ini semua hadis yang Imam Muslim bawakan banyak. Beliau bawakan di hujung, inilah amalan yang sebenar, bahawa tidak berwuduk dengan sesuatu yang disentuh oleh api. Lalu hadis-hadis yang di awal itu nak menerangkan hukumnya pada waktu itu telah tidak diamalkan, ataupun pada waktu itu maksud daripada wuduk di situ adalah seperti riwayat 799, iaitu berkumur dan membasuh tangan. Riwayat 802, wa bi ilaihi qala hadatsanahu Abu Quraib qala hadatsana Abu Usamah ta'al Walid bin Katsir qala hadatsana Muhammad bin Amr bin Atha qala kuntu ma'a Ibn Abbas, kata Muhammad bin Amr bin Atha, aku pernah bersama dengan Abdullah bin Abbas. Wasaqal hadis, maka dibawakan hadis yang seperti hadis Ibnu Halhalah, dan padanya anna bin Abbas, bahawa Abdullah bin Abbas telah menyaksikan peristiwa tersebut daripada Nabi SAW, dan beliau berkata, baginda telah menunaikan solat walau yakul bin nas, dan tidak ada perkataan baginda mengimamkan orang ramai akan solat. Kemudian kita bawakan tajuk bab yang ke-23 berkenaan tentang berwuduk daripada makan daging unta. Lebih kurang sama. Orang yang mana dilihat hanya satu hadis, contohnya pada awal tajuk, maka itu yang mereka katakan, oh, kena berwuduk sebab hadis yang sahih, hadis sahih Muslim menyebut begitu. Tapi bila dilihat daripada seluruh konteks hadis yang telah disusun oleh Imam Muslim, sebenarnya Imam Muslim menyebut pada waktu itu tidak perlu untuk berwuduk ketika mana makan daging unta. Wallahu alam. Kita sambung riwayat 803 jam 10.30 malam insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.